dan selamat petang. Selamat datang ke kursus kesedaran keselamatan kerjasama di antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama MPC. Sesi kali ini bagi asas pertolongan cemas ataupun kita panggil Basic Life Support adalah topik mengenai pendarahan, renjatan dan melecur. Di antara topik-topik ini kebiasaannya akan berlaku kemalangan kecil pada ahli terdekat maupun yang terdekatlah. Jadi dengan pendedahan asas ini sedikit sebanyak dapat membantu para peserta memberikan rawatan awal pada sesiapa pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan diminta melibatkan diri sehingga sesi kursus ini selesai. Ini kerana tuan-tuan akan mendapat sijil yang akan dikeluarkan oleh MPC. Tuan-tuan boleh mengisi form untuk mendapatkan sijil tersebutlah. Seterusnya, sebelum bermulanya sesi ini, tuan-tuan boleh menanyakan soalan sekiranya kurang faham di ruangan chat Q&A. Dalam sesi ini juga, setelah selesai sesi pembelajaran, tuan-tuan boleh menanyakan soalan sekiranya kurang faham. Dalam sesi ini juga, setelah selesai sesi pembelajaran, tuan-tuan akan diberikan sedikit quiz ataupun soalan sebanyak 15 soalan di dalam Google Form. So kita akan share link di chat box dan kita akan share 15 minit sebelum sesi ini habis. Okay, kami berharap kelas yang akan dimulakan akan memberikan manfaat kepada tuan-tuan semua. So saya serahkan kepada tenaga pengajar kita. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, selamat petang, minta maaf. Selamat petang. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk sedikit perkongsian ilmu mengenai asas pertolongan cemas. Okey, sebelum kita teruskan kita punya kelas, sebelum kita teruskan kita punya perkongsian, okey, saya kenalkan diri saya dahulu. Okey, nama saya Nur Hamidi bin Ali. Dalam bomba ni masih baru je bang, masih baru. Masih dari bertugas, mula bertugas 2002 di Akademi Bomba Kuala Kubu Baru, Selangor. Dan seterusnya berpindah ke Akademi Bomba Sarawak. Dan akhir sekali berpindah ke negeri Kedah, okay, di bahagian operasi. Kemahiran yang telah diberikan kepada saya oleh jabatan di dalam sepanjang saya berkhidmat dalam 19 tahun, okay, dalam banyak melibatkan terlibat dalam aktiviti ataupun kursus-kursus berkaitan dengan medical. Tapi insyaAllah kita ambil satu lagi ilmu yang di luar yang mana kita dapat membantu anggota kita dan juga kita dapat membantu masyarakat-masyarakat di sekeliling dalam perkongsian ilmu yang macam ni lah. Okey, topik kita pada petang ini kita akan berkongsi. Saya senang bang, bukan nak mengajar. Cik-cik sekalian, tuan-tuan, perempuan sekalian, bukan saya nak mengajar. Saya datang hadir di sini untuk berkongsi. Berkongsi dengan tuan-tuan macam mana sekiranya kita mengalami perkara berhadapan 3 perkara tersebut. Pendarahan, okay, renjatan dan juga melecur. Okey, pendarahan ataupun renjatan. Okey, objektif yang kita ataupun apa yang akan tuan-tuan dapat pada petang ini, macam mana kita memahami pendarahan, jenis-jenis luka yang kita tengok, selalu kita tengok, oh ini luka. Tapi kita tak tahu. Sebenarnya luka ni ada beberapa jenis luka. Okey, macam mana kita nak kenal pasti pula bila luka ni terlalu lama? Macam mana nak pasti tanda-tanda yang boleh melakunya renjatan? Dan akhir, macam mana kita nak kawal? Dan teknik pengawalan inilah yang akan membantu kita mengelakkan berlakunya renjatan ataupun mengelakkan berlakunya lagi risiko-risiko yang kita tak ingini.
Okey, pendarahan. Sebelum kita teruskan, kita nak tahu apa tu pendarahan. Okey, pendarahan ni senang ya bang. Senang ya tuan-tuan. Yang mana ada berlakunya pengaliran cecair ataupun darah daripada salur darah yang rosak ataupun salur darah yang tercedera. Okey. Terdapat dua punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya pendarahan. Satu, trauma disebabkan kemalangan. Yang kedua, bukan trauma seperti demam, kadang demam denggi ke, kita makan ubat, ada ubat-ubat yang boleh mencairkan darah, okay, jangkitan kuman, macam-macam lah benda yang kita tak nampak di dalam badan kita yang berlakunya pendarahan. Next. Okey, jenis pendarahan. Macam saya cakap tadi lah. Pendarahan ni ada dua yang saya cakap tadi awal tu. Satu pendarahan dalaman, satu juga lagi pendarahan luaran. Okey, pendarahan dalaman, pendarahan yang kita tak nampak. Kemalangan. Nampak orang patah kaki, patah tangan. Patah tangan, nampak kesal lebam apa semua. Tapi kita tak ada nampak setitik darah yang mengalir. Yang itu kita panggil pendarahan dalaman. Okay. Yang kedua, pendarahan luar. Yang ini yang selalu kita nampak hari-hari. Kat rumah pun kita selalu jadi tengah pesan-pesan bawang ke apa ke, pesiang ikan ke apa ke, terkena jari. Itu dipanggil luka luaran. Jatuh basikal, jatuh motosikal, jatuh pokok. Jadi itu dinamakan luka luaran, yang mana luka yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Okay. Gabungan-gabungan, contoh ada luka tembakan, kepatahan terbuka, luka tikaman, patah, itu adalah contoh-contoh yang kita boleh nampak lihatlah dengan di semasa tugasan-tugasan harian kita. Okey, pendarahan, anggaran kehilangan darah dalam bagi luka kepatahan yang tertutup di lengan kita ni. Okey, kalau berlakunya kepatahan, 0 hingga 1.5 liter darah kita boleh hilang. Okey, tulang kaki 0 hingga sama dengan tulang lengan, tulang paha. Yang ini kita paling takut. Tulang paha dan juga tulang pinggul. Sekiranya berlaku kepatahan pada bahagian di bawah ni, okey, memang di situ paling risiko kalau berlakunya pendarahan, sebab di situlah darah yang paling banyak dan di situlah darah yang paling banyak akan hilang. Okey, kehilangan darah dalam kes-kes yang luka terbuka ni, kadang-kadang inilah yang menyebabkan kita pengsan, akan menjadi kes-kes itu menjadi lagi teruk sekiranya kita tak buat kawalan, kita tak buat perawatan yang sepatutnya, yang secepatnya kita boleh buat. Okey, anggaran kehilangan darah. Okey, yang ini senang ya bang. Kita tengok. Okey, kita tengok dengan mata kasar. Kita bukan doktor kan. Jadi kita sebagai first responder. First responder ni kita tengok member kita tiba-tiba jatuh, kemalangan kat kilang ke apa ke, terkena mesin. Kita boleh nampak darah yang berada di sekeliling dia. Kalau darah tu sikit, kita tahu pendarahan masih lagi terkawal. Tapi kalau tengok darah dah macam terlalu banyak, cepat-cepat kita bagi rawatan ke dia. Sebab kita tak nak, kalau kita terlewat, kita akan takut kita akan kehilangan seorang sahabat, seorang pekerja kita. Jadi kat sini kita kena perhatikan. Darah yang kurang bukan tak boleh buat rawatan, boleh. Tapi yang itu maksudnya dia masih dalam keadaan yang tidak berisiko tinggi. Tetapi kalau darah yang banyak, yang itu kita kena cepat buat perawatan, cepat hantar pergi ke hospital ataupun klinik-klinik yang disediakan di tempat-tempat tugasan tuan-tuan. Okey, mengenal pasti. Yang ini saya sebut, dia ada 3 jenis pendarahan yang kita boleh tengok. Sekarang kita tengok, kita sebut luka ya. Garis ke, terhiris ke, tercalar ke, kita sebut luka. Okay, sebenarnya dia ada 3. Luka ni berpunca daripada 3 orang panggil salur darah kita. Yang pertama dia panggil ni salur darah apa? Arteri. Salur darah arteri ni, darah dia akan keluar memancut-mancut, okey, warna dia merah, okey, kita pun rasa berdenyut-denyut. Sebab apa? Sebab dia adalah salur darah yang mana baru keluar daripada jantung dan dia mempunyai tekanan yang tinggi. Vena ni yang darah mengalir perlahan tapi darah dia masih gelap. Sebab apa? Darah dia masih membawa kandungan oksigen ataupun O2, carbon dioxide. Kapilari, perlahan pengaliran dan dia daripada sambungan daripada salur darah vena. Ini contoh gambar saya nak tunjuk.
Mungkin cakap tuan-tuan tak nampak kan. Macam ni lah lebih kurang. Saya tak berani lah nak iris tangan, nak ambil gambar bagi tuan-tuan tengok. Kita ambil gambar kartun dia. Arteri yang atas tu. Kebanyakan dalam video, orang panggil dalam movie, reality kita sendiri pun, kalau orang nak bunuh diri, inilah yang dia buat. Salur darah yang direct daripada jantung. Dan dia mempunyai tekanan yang tinggi. Kalau kita lewat untuk buat perawatan, hentikan pendarahan, darah akan banyak keluar. Bila darah banyak keluar, oksigen akan kurang sampai ke otak. Bila oksigen kurang sampai ke otak, itu yang menyebabkan kita akan pingsan dan paling teruk kita boleh meninggal dunia. Kapilari, yang saya cakap tu yang paling simple. Yang ini kita jatuh basikal, jatuh motor, senerih, lari-lari, tersepot tunggul ke apa ke, duduk dalam kilang ke, duduk dalam jabat ke kan. Tersepot sana, tersepot sini, jatuh. Itu kapilari. Darah yang kita lap-lap dengan tisu dia boleh hilang. Venus. Venus yang ini selalu lah kawan-kawan ibu yang mana suka masuk dapur. Yang kerja dekat bahagian-bahagian yang menggunakan peralatan-peralatan tajam. Yang ini selalulah dia orang merasa. Yang ini darah yang mengalir, ambil handiplast, kita balut, dia dah dalam seminit tu dia dah berhenti pendarahan. Sambil-sambil saya bercakap, kita buat dalam sidang media macam sidang media pula duk biasa sidang media. Kita duk buat dalam pembelajaran macam ni. Kalau ada persoalan boleh tanya. Boleh tanya, boleh cek kat sebelah tu, nanti kita akan cuba jawab. Jangan diam-diam, jangan ni, walaupun kita tak boleh communicate secara terus, tak boleh berdepan. Kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh cek kat sebelah tu, kita akan cuba bagi jawapan atas persoalan yang tuan-tuan ni. Jangan saya seorang ngengang-ngengang, tapi orang tak faham, tak syok kan. Faktor yang mempengaruhi kehilangan darah. Jangka masa pendarahan, macam saya cakap tadi, berapa lama dah dia, kita kena tanya. Kalau dia masih sedar, tanya. Cik, bila luka bang, bila kena bang, apa? Kita dapat bertanya, tapi jangan kita tanya kelang kabut. Dalam keadaan yang kita pula yang jadi gelisah. Bertanya dalam keadaan yang biasa bagi masa tu pun rasa selesa dengan kita. Sifat luka, saiz, tempat, kedalaman, jenis luka, yang ini kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Struktur, dalaman yang terlibat, salur darah, yang ini kalau boleh nampak lah. Kalau kepatahan tulang memang kita boleh nampak. Kepatahan tulang terbuka memang kita boleh nampak isi apa semua. Agak-agak tuan-tuan tak payahlah jumpa yang tu kan. Masalah kesihatan yang dia ada. Tindakan awal pengawalan pendarahan apa yang kita boleh buat. Bila kita tengok luka tu, kita dah boleh set dalam minda kita, pendarahan macam ni, ini aku boleh buat step yang pertama. Pendarahan yang macam ni, ini step. Nanti kita akan tunjuk. Ini faktor-faktor ya. Boleh tengok lepas ni, kaji balik, tengok keadaan. Yang ini tuan-tuan kena belajar, boleh cari-cari lagi tambahan-tambahan. Ini. Yang ini kita dah belajar ni, saya dah terang tadi sikit, saya dah kongsi apa tu, macam mana darah mengalir apa semua, macam mana jenis-jenis dia, apa yang kita nak kena tengok. Selepas kita dapat, kita dah tahu ini cara pula kita nak kawal. Kawal dia senang ya bang, yang penting first jangan takut darah. Kalau takut darah, last sekali bukan kita nak selamat dia, orang pula datang selamat kita. Banyak bang, orang ni awal tu dia semangat pergi, rupa-rupanya mabuk darah. Tengok darah dia yang hitam. Last sekali satu masa jadi dua masa bang. Ni cara dia. Tekanan langsung. Direct pressure. Maksudnya kita, nanti saya akan tunjuk. Ada gambar bang. Ada gambar. Untuk bagi tuan-tuan semua faham macam mana dikatakan tekanan langsung. Ini saya bagi dulu jenis-jenis. 3 jenis ni saya bagi untuk tuan-tuan nampak dulu. Yang kedua mengangkat. Mengangkat ni elevation. Maksudnya kita tinggikan bahagian yang luka daripada jantung. Pengawalan pendarahan ya, yang saya sebut luaran pendarahan yang berlaku di luar. Tekanan terus ke atas luka diikuti dengan balutan bertekanan. Contoh macam dalam gambar tu nanti. Angkat bahagian yang cedera dari paras jantung yang saya sebut awal tadi kan. Paras jantung dengan syarat tiada kepatahan tulang yang disyaki. Kalau patah tangan janganlah nak pergi duk angkatnya tu bang. Dah lah dia sakit patah kan. Jadi patah tangan bubuh anduh. Ini setakat yang kita boleh anduh dia. Biarlah balut-balut-balut. Pasang dekat anduh. Itu yang termampu kita bagi bantuan untuk dia setakat tu. Membuat tekanan pada arteri.
di tempat-tempat tertentu untuk memperlahankan darah. Ni macam kat yang gambar dekat bawah tu. Yang gambar bawah ni kalau kita kena kaki ni bang, kena bahagian paha ni, bahagian paha kita, okey. Kalau kena bahagian paha, kita balut-balut di celah kelangkang kita ni, di celah kelangkang ni, dia ada satu point, salur darah. Memang kita pegang, kita akan rasa salur darah tu berdenyut. Okey, kalau di lengan di sini. Okey, di sini ni ada satu salur darah. Bila kita tekan ni kita akan rasa denyutan. Jadi pressure point yang dia kata tadi tu kita tekan pada bahagian salur darah tu lah. Maksudnya macam pipe air lah. Salur darah dalam badan kita ni macam pipe air. Pipe air kita duk siram pokok petang-petang tu. Hari cuti pagi-pagi pergi siram pokok bunga nak bagi air laju, picit sikit ujung kan. Picit air pun mancut pergi jauh. Sama lah yang ni konsep dia. Bila kita tahan sikit, air akan jadi perlahan. Pipe air cuba balik tekan kat tengah-tengah, orang rumah duk siram pokok kat depan tu, tuan-tuan tekan picit kat tengah. Slow, mengamuk dia segi air tak sampai kat depan. Konsep dia macam tu ya. Okey, konsep yang untuk senang tuan-tuan ingat. Okey, ini cara-cara kita nak kawal yang saya tunggu tadi. Tekan, bagi pressure. Yang kedua tu kita tinggikan bahagian. Kita balut pakai bandage. Okey. Tentang balutan apa semua ni saya nak ingatkan lah. Sementara saya ingat takut lagi next slide saya terlupa. Uban dah putih lah bang. Uban dah ada penuh kat kepala ni, takut lupa. Okey. Bila dalam keadaan kecemasan, bermaksud kita dalam keadaan pada masa tu untuk membantu orang apa orang panggil? Yang ini kita nak kawal pendarahan, kita nak hentikan pendarahan, nak stop bleeding. Jangan fikir, aku balut kena pusing A, pusing B, pusing selang kot ni, pusing selang kot ni. Tak payah bang. Okay? Yang itu untuk kita ambil ujian. Kalau tuan-tuan nak ambil ujian first responder, memang dia akan tengok, ini balutan ni mesti bersilisih macam ni, baru dapat grade yang elok. Itu lain. Tapi untuk kecemasan, set dalam kita punya kepala, okay, aku datang, aku nak tolong orang ni yang luka, aku nak stop bleeding, aku nak hentikan pendarahan. Balutlah macam mana pun, berselang-selang apa pun, yang penting tujuan utama tuan-tuan adalah stop bleeding. Balutlah macam mana pun. Okay, jangan risau. Ni, tekanan arteri yang saya kata tadi. Kalau kata kita dah balut, kita dah bagi pressure, perasan tak? Yang baju biru first responder tu, EMT tu, dia bagi pressure, darah masih keluar. Okay? Dia masih tunggu peralatan kesampingan daripada sahabat dia tak sampai lagi. Waktu tu dia ada gauze saja, dia ambil, dia tekan, darah masih keluar, dia angkat bagi tinggi, dia masih bagi tekanan pada bahagian yang luka dan dia akan apply pressure dekat arteri ni. Okay? Jadi secara tak langsung, pengaliran darah ke bahagian luka tadi akan menjadi perlahan dan dia dapatlah mengurangkan darah tadi mengalir keluar daripada salur badan mangsa tersebut. Okey. Bagi membantu keberkasian tindakan, splint. Kalau kata macam saya sebut awal ni, kalau patah boleh pasang anduh, kalau sudah ada splint boleh pasang splint. Okey. Setiap kali kita letak gauze ataupun kita letak apa orang panggil bahasa biasa ni, kain kapas tu, kain ni, okey, letak. Kalau ada, kalau tak ada, apa yang ada lah pada masa tu. Ada apa orang panggil yang orang duk ambil, duk pakai kat kepala, sapu tangan ke apa ke. Ambil je apa yang ada. Paling senang lah. Ni, tudung kepala je. Tudung, kalau dah tak ada sangat. Balut. Bila dah balut, tiba-tiba darah masih keluar. Jangan buka lapisan pertama yang tuan-tuan letak tadi. Maksudnya, ambil lagi bandage yang baru, balut. Masih lagi tengok bandage yang kedua, darah masih lagi keluar. Tak apa, ambil lagi bandage, tuan-tuan balut ya bandage tu sampai hospital. Walaupun luka sini sikit, pergi hospital dah besar tu, luka balut penuh. Tak apa bang. Okay, sebab benda ni kami dah selalu tengok. Datang awal dia punya balutan luka tu, ya Allah, takut tengok. Rupanya dah keluar, relax je. Sebab kita tak nak, bila kita buka yang pertama, kita nak pasang yang baru, bahagian yang terluka tu tadi dia akan terbuka balik. Jadi biar balut je. Biarlah tebal mana, berapa gauze tuan-tuan balut pun biarkan. Sampai hospital, bagi pihak hospital, pihak klinik yang tanggalkan dan dia yang pasang yang
baru. Okey, jahitan ni orang-orang tertentu yang boleh buat. Lepas tu quick cloth ni kebanyakan ni apa digunakan oleh seperti kat dalam hutan untuk perjalanan yang jauh. Maksudnya benda ni bila kita tuang tempat yang luka tu, dia jadi macam simen. Tuang, dia akan beku. Lepas tu pergi hospital, dia orang buang balik lah. Tapi kalau dekat kilang ke, dekat rumah tak payahlah. Kita pakai kain, kita pakai bandage, apa yang ada. Cuma pesan saya satu, kita dah belajar. Okay, belajar macam mana nak buat, pastikan benda ni ada. First aid box. Okay, first aid box tu pastikan ada di rumah ke. Tak boleh beli first aid box yang besar tu, beli first aid box yang kecil. Ada 2 bandage, ada handy plus, benda basic. Kadang kita tahu nak buat, tapi bila sampai masa barang tak ada, kat mana nak cari kelang kabut, kat situ pun dah 3-4 minit. Kita dah buang masa kat situ, okey? Okey, tanda-tanda pendarahan dalaman. Yang tadi pendarahan luar bang. Okey, tuan-tuan ya. Pendarahan luar ni kita boleh kita nampak dengan mata kasar. Okay, kita nampak dengan mata kasar kita berlakunya pendarahan luar. Tapi bila pendarahan dalaman ni tuan-tuan, kita tak nampak dah. Jatuh motor lah simple saya ambil. Jatuh motosikal. Tuan-tuan suka tuan-tuan jatuh motosikal tak ada cedera, rasa sakit, atau tuan-tuan jatuh motosikal tuan-tuan boleh nampak sikit luka. Kalau saya biar nampak luka tuan-tuan. Sebab kita tahu bahagian mana kita yang cedera. Kalau tuan-tuan jatuh motosikal dengan impact yang kuat, tak ada apa bangun, aku okey. Lepas 15 minit, lepas 1 jam lah timbul lebam kat sini, sakit kat ni. Inilah tanda-tanda dia. First, dia akan mengadu sakit. Cik, saya bang sakit bang kat belakang dah tak ni lah bang. Sakit lah bang kat bahagian ni bang. Okay, dia akan beritahu itu. Tanya dia. Last kali dalam masa dia cakap-cakap tu, kita boleh perasan orang yang bernafas normal dengan orang yang kadang dia nafas okey, tiba-tiba duk sembang awal duk bagi tahu kat kita okey. Tiba-tiba tuan-tuan tengok dia macam dia nak tarik nafas tu macam dia sesak, dia sakit dada. Itu tanda-tanda ada berlakunya pendarahan dalaman. Kadang orang jatuh dari tempat tinggi, tak ada luka, tapi mungkin dalaman dia. Saya pernah jumpa satu kes standby di hospital, jatuh bangunan 3 tingkat. Badan cantik, tak ada luka, tak ada patah, tak ada apa, tapi meninggal. Bila buat postmortem, buka 4 liter darah dalam perut dia sebab berlakunya pecah, orang panggil, organ dalaman dia pecah. Hampir satu jam darah dia keluar. Dan doktor cakap bila cek-cek rupanya organ dalaman dia pecah. Iaitu kita takut. Okey, tanda-tanda yang seterusnya, muntah darah. Kalau muntah darah ni kadang-kadang memang ada organ dalaman yang cedera lah. Okey, yang keempat, tanda lebam. Patah, kadang tak ada patah, tak mengganggu, tapi saluran darah kita ni berlaku kerosakan sikit. Mungkin salur-salur darah vena, salur-salur darah kapilari tu ada pecah, jadi dia akan jadi lebam. Selalunya yang ini selalulah kita akan kena luka cala, luka bengkak. Okay, kecacatan atau kepatahan di tulang dada atau pinggang. Kalau tulang dada kita senang bang, kita sambil cakap dengan dia, sambil dia bercakap, dia nafas, dia akan rasa sikit. Kalau betul tulang dada dia retak, dia akan rasa sakit. Okay, tulang pinggang yang kita takut, berhati-hati kalau orang jatuh daripada tempat tinggi, jangan terus kita pergi angkat dia. Satu je saya pesan bang, kalau member duduk atas tangga, berdiri atas tangga, tengah nak pergi tukar bak lampu, tiba-tiba jatuh. Okay, jatuh daripada melebihi ketinggian dia. Macam saya tinggi yang tak terberapa tinggi ni, kaki saya duduk atas ni, duduk panjat tangga, nak tukar bak, tiba-tiba terjatuh. Kalau saya tak boleh bangun, jangan pergi angkat, pergi tanya dulu. Hang okey tak? Kat mana sakit? Memang kita tahu dia jatuh memanglah sakit kan. Tapi tanya, belakang okey tak? Kat tengkuk hang okey tak? Tanya dulu sebelum terus pergi angkat. Sebab apa? Kita takut ni, tulang bahagian pinggang dia melakunya kecederaan. Kalau berlaku kecederaan pada sini, kalau kita silap angkat, silap kemungkinan kita tak minta,
inilah yang berlakunya orang panggil kelumpuhan apa semua. Okey. Pendarahan dari kemaluan. Yang ini biasa lah bang. Susah nak jumpa. Kita pun kadang takkan nak buka tengok. Yang ini kat hospital kan nampak lah. Yang ini memang kita selalu tengok. Tapi selalunya pendarahan dari kemaluan ni orang panggil yang mana berlakunya pendarahan yang teruk dalam badan. Okey bang, saya cakap seorang-seorang ni. Saya duk tengok, ni video tapi saya nampak ni. Nampak tuan-tuan dalam ni. Yang pakai baju hitam tu duk garu sikit kepala tu. Boleh check kat sebelah tu tanya. Ada soalan tanya. Tu. Kau kat belakang tu duk senyum ya seorang-seorang. Dia faham, senyum faham ke? Senyum tak faham ke? Tak tahu tu. Okey, ini finger tip pressure. Okey, yang ini kalau berlaku pendarahan, tak kira lah kena apa pun. Yang mana luka dia kecil. Yang mana kita boleh stop menggunakan telapak tangan kita, jari kita. Kalau boleh sekarang, kalau keluarga kita sendiri tak apalah pergi tak pakai glove apa tak apa. Tapi kalau di luar, cuba pastikan pakai glove. Kadang bukan kita nak kata lah kita takut penyakit-penyakit serang, kita tak tahu. Safety first, safety untuk diri kita. Sebagai first responder, kena ingat kita adalah perlu selamatkan diri kita sebelum kita selamatkan orang lain. Okay? Ni direct pressure. Tadi dia ni juga, yang ini pun sama. Pergi ada gauge, ambil letak pada bahagian yang luka tu tadi, tekan kuat-kuat. Janganlah tekan sampai mangsa tu menjerit lah. Kuat sangat tu, tekan je. Okey, agak-agak darah tak mengalir. Itu nama pressure, direct pressure. Pressure bagi pressure pada tempat yang luka. Sakit dia memang sakit bang. Kalau tekan-tekan dia, biar air, jangan layan sangat. Kalau dia sampai nak tarik tangan tu, yang tu kita slowkan sikit. Okey. Yang ini yang saya kata tadi, bila dah bagi direct pressure, darah masih lagi keluar, darah masih lagi tengok mengalir, penuh dekat gauge, tinggi kan. Kalau tak ada kepatahan, kalau ada kepatahan pada bahagian tangan tu, jangan buat je setakat mana yang kita mampu pada masa tu. Lepas tu, ambil gauge, kita balut. Balut je macam dia balut, tak kisah, tak kemas pun tak apa, balut. Balut je, sampai habis satu gulung gauge tu pun tak apa, nanti suruh bos beli baru. Kan, balut je. Yang penting pendarahan pada sahabat-sahabat kita yang mengalami kecederaan tu kita dapat hentikan. Okay, ni pressure point pada bahagian ni ya. Boleh carilah dia. Jangan duk angkat tangan sekarang, ramai tengok. Saya tak apa, badan putih sikit. Lawak bang. Okay. Ni boleh cari ya. Ni ambil. Okay, cuba tengok dekat bahagian ni. Dia ada satu, bila tekan kat sini, kita akan rasa macam denyutan nadi tu. Sebab darah kita mengalir tau, kuat. Bila darah mengalir, kita tekan dia, dia akan macam ada satu denyutan. Kat situ kita bagi pressure. Yang ini. Kalau pada bahagian paha, bahagian kaki yang mengalami pendarahan yang banyak, balut pun tak hilang. Okay, kita boleh buat cara macam ni. Kita tinggikan bahagian kaki tu tadi dan kita bagi satu pressure. Jangan cari sekarang bang, balik rumah tak pergi cari. Tapi jangan cari kat orang lain, orang bagi penendang ni. Pergi balik cari kat sendiri, pegang kat sini. Ada bang, ada. Dia mesti ada sebab badan kita ni dia ada selalu darah utama daripada jantung, pergi ke tangan, pergi seluruh badan kita dia ada. Kiri kanan ni dia ada. Dekat ni dia ada satu pressure. Tekan dia kat situ. Kalau agak segan, tinggikan dia lah, tunggu sampai orang yang lebih mahir pada kita untuk menguruskan. Okey, ni luka yang tercucuk ada benda. Okey, ingatkan siapa-siapa pun nanti lepas ni, tuan-tuan tolong ingatkan jangan cabut. Okey, jangan cabut. Kalau panjang sangat, kalau boleh dipotong, boleh dipendekkan, pendekkan. Tapi yang pada bahagian tubuh badan, anggota kita, anggota badan yang terkena tusukan tu tadi, jangan cabut. Buat macam dia buat. Tak kemas tak apa, carilah apa benda, balut, bagi benda yang tertusuk di bahagian anggota kita tu tadi, tak berlaku pergerakan yang banyak untuk kita mengurangkan kesakitan pada mangsa tu tadi. Itu sebenar tujuan dia. Dan kalau dicabut, bila benda tu tersusuk, maksudnya urat-urat yang terputus tadi, dia masih ada benda yang menghalang. Maksudnya darah takkan keluar dengan cepat. Tapi bila tuan-tuan pergi cabut,
Macam kita tempat air dia lah. Bila ditahan, dia akan mengalir. Tapi tak banyak. Tapi bila dicabut, dia akan mengalir lagi banyak. Jadi bawa macam mana keadaan macam ni pergi ke hospital. Sampai hospital, dia orang ada alat yang lagi canggih untuk hentikan pendarahan. Ini salah satu kita nak selamatkan. Ingat, selalu orang nampak, orang jumpa, dia pergi-pergi, dia terus cabut. Jangan bang. Biar. Kalau pendek, balut, biar benda tu kat situ. Okey? Okey, putus. Ini. Kalau di kilang, di mana-mana terjadi benda ni, ingat saya tahu ramai yang dah tahu, cuma nak ingatkan lagi. Jari yang bahagian yang terputus, masukkan dalam plastik bag. Selepas tu, baru masukkan dalam ais. Jangan pergi ambil bahagian yang putus, contoh, jari saya ni putus, ni bahagian putus, pergi ni box ais, ambil pergi letak dalam box ais. Hancur jari tu. Masukkan dalam plastik, ikat, letak dalam box ais. Dan bahagian yang di anggota badan ni ambil kain balut macam biasa, terus cepat-cepat bawa pergi ke hospital. Kalau nasib baik, urat saraf masih dapat diselamatkan, dia masih boleh disambung. Berfungsi 100% tu mungkin tak, tapi taklah nampak kekurangan. Ni contoh dia buat, ikat, masukkan dalam plastik bag, lepas tu baru kita masukkan dalam ais. Macam ni. Kita bawa lah pergi ke hospital. Ini yang kita bersembang setengah jam. Tujuan rawatan luka, melindungi luka dari pendarahan, melindungi luka pada jangkitan kuman, menstabilkan objek yang terbenam dan juga melindungi luka-luka yang dalam. Bandage. Yang saya tunjuk tadi. Yang ni saya tunjuk gambar ya bang. Cara balutan. Saya bagi nampak lah, bagi nampak. Next. Ini kepala dengan telinga. Ini bahagian siku. Seterusnya bahagian lengan. Ini bahagian tangan. Ini cara-cara lah saya tunjuk je ni. Ini bagi nampak je lah bahu. Bahagian pinggul, pinggang. Renjatan lah. Renjatan kegagalan dalam sistem pendarahan. Punca renjatan, kegagalan bam, kegagalan pembuluh darah, kegagalan kehilangan darah, halangan dalam peredaran darah. Ini bersangkut paut dengan yang awal tadi. Tanda-tanda renjatan. Pesakit tidak tenteram, gelisah. Pesakit rasa sejuk, dia menggigil. Tiba-tiba bila darah banyak hilang, dia akan. Sebab darah kita ni, dia sebagai orang panggil salah satu tempat untuk mengawal suhu badan kita. Nadi akan jadi lemah dengan pantas ni, boleh cek kat sini. Kalau pandai, dekat kita punya ni, boleh cek nadi. Boleh balik tengok orang waktu biasa macam mana, waktu lemah macam mana, waktu dia pantas macam mana. Masa capillary refill. Capillary refill ni dekat ujung jari kita. Pegang sini, kita picit, lepas kalau dia kurang daripada 2 saat bermaksud orang tu normal. Pernafasan macam yang awal saya cakap tadi, dia akan jadi cepat, jadi loyo, jadi mutah. Ni tanda-tanda dia nak pitam lah pesat. Pesakit kehausan. Yang haus ni sebelum saya lupa. Bila berlaku kemalangan, darah banyak, tuan-tuan pergi cakap dengan masa tadi macam blur ya, diri dia pun dia tak kenal, hari pun dia sebut tak betul. Jangan bagi minum air. Kalau kesian sangat, basahkan bibir mulut je. Sebab pada waktu tu, otak dia hanya nak oksigen, nak udara, bukan nak air. Badan dia nak air, tapi sebenarnya dia nak udara. Jangan bagi air. Takut nanti dia akan sekat salur pernafasan. Jadi basahkan bibir kalau kesian sangat nak bagi. Posisi contoh dalam gambar. Ni cara kita baringkan mangsa, tinggikan kaki. Bila mangsa dah pingsan tadi, 12 letaklah kotak ke apa ke. Pastikan kaki lebih tinggi daripada bahagian dada. Sebab apa? Sebab pada masa ni, kita nak bagi darah banyak pergi ke otak. Bukan apa, sebab darah ni bawa oksigen. Jadi kita nak oksigen ni pergi ke otak. Kita tak nak oksigen yang tak terima otak. Otak tak terima oksigen. Sebab bila otak tak terima oksigen dalam masa 4 minit, dia akan boleh menimbulkan berbagai lagi risiko lah. Kemungkinan boleh menyebabkan kematian. That's yang ini selalu kita kenal lah kan. Muntah, cerit-berit. Bila terlampau banyak cerit-berit, kita akan jadi dehidrasi. Yang ni kalau tak boleh buat apa bang, yang ni kena pergi klinik je lah. Dia akan bagi ubat. Terbakar ataupun burn. Yang mana saya akan tunjuk mana dipanggil first degree burn, second degree burn, third degree burn, dan apa yang perlu kita buat kalau kita kena.
Okay, ini struktur kulit kita. Kalau nampak, kulit kita ni dia ada banyak lapis bang. Banyak lapis dari atas sampai bawah ni. Banyak lapis. Okay, jadi kulit kita ni lah yang akan apa orang kata mengawal dari segi apa yang berlaku di sekeliling kita. Okay. Terbakar kecederaan kepada tisu badan manusia disebabkan bahang ataupun suhu yang panas. Okay, ejen yang boleh membakar tisu seperti air, api, minyak panas, bahan-bahan panas, bahan-bahan kimia, aliran elektrik, pancaran radioaktif. Ini benda-benda yang boleh menyebabkan kulit kita terbakar lah, tisu badan ni. Okey, terbakar ni ada beberapa peringkat. First degree, second degree, third degree. Saya dah kenal benda ni bang, pengalaman sendiri. Second degree. Okey, first degree permukaan sahaja, epidermis bertukar menjadi kemerahan. Okey, mangsa mengalami kesakitan yang kuat kerana bahagian ini mengandungi banyak saraf. Contoh dia ni dia. Orang yang suka pergi berjemur panas, orang yang suka duduk tengah panas dan orang yang terpaksa kerja tengah panas. Tapi orang bila dah lama kerja tengah panas, kulit dia dah lali lah. Kadang macam kami pun sekali-sekala pergi kena berkawat kena sini, habis. Itu dia panggil first degree. Sakit penyambil macam tu pun dia dah boleh hilang dengan sendiri. Okey, pekat kedua. Yang mana dia akan makan epidermis, dia akan makan dermis. Dua kulit, tisu kulit yang berbeza, dia akan makan dua tu. Okay, termasuk juga sebahagian kulit tisu bertumpuk-tumpuk merah dan bengkak, diikuti dengan gelembung air ataupun dia panggil blister. Yang ini yang sakit sebenarnya. Blister ni sebenarnya yang sakit. Okay, proses penyembuhan memang betul bang. Memang betul tuan-tuan. 2 hingga 3 minggu baru boleh pulih. Okay, itu dipanggil apa? Second degree. Bang. Second degree pun. Ni bukan kaki orang lain. Kaki saya sendiri saya tunjuk contoh. Kena dalam masa 5 second saja. Wap vapor minyak. 5 second je bang. Tuan-tuan. Bukan lama. Okay, 5 second. Ini yang saya alami 3 minggu baru saya sembuh. Macam ni lah. Ni second degree. Memang sakit bang. Minggu pertama blister, pecah blister, masuk hospital, masuk pakar. Minggu kedua hanya bertahan dengan morfin 5 mg kalau tak salah dia. Kalau tak masuk morfin memang tak boleh, bukan tak boleh hidup, tak boleh duduk. Okay, berhati-hati ya. Apa yang saya buat nanti saya cerita di akhir nanti. Okay, ini third degree. Third degree ni sebenarnya kalau orang kena bang, rumah terbakar yang kita tengok dah keluar. Contoh kalau pernah masih ingat kejadian di Sarawak, Lombong Ngarang tu, itu dia panggil third degree lah. Orang tu dia kena, dia dah tak rasa sensitivity, sensitif kulit dia dah tak ada. Sebab dia punya saraf-saraf semua dah habis. Kalau second degree saraf dia masih ada, dia akan merasa sakit apa. Tapi third degree saraf-saraf dia semua dah habis, dia tak rasa. Itu kalau tengok, kalau siapa pernah tengok, pernah ingat yang kes di Sarawak. Saya kat Sarawak masa tu. Okay. Keluar daripada Lombong masa-masa tadi, bawa pergi sebelah, dia orang siram air macam tu, cuci dulu bagi bersih. Dia tak rasa apa dah sebab saraf-saraf dia dah habis. Okay? Yang ini paling bahaya. Memang lambat sikit lah bang. Memang lambat sikit untuk jadi untuk disembuhkan. Ni lah third degree burn. Okey, rule of 9 ni saya nak tunjuk lah macam mana kita nak tahu berapa keluasan. Kadang-kadang pihak hospital katanya, cik dia terbakar banyak mana, terbakar banyak mana. Dengan rule of 9 ni kita boleh bagi anggaran. Menganggarkan berapa keluasan tubuh yang terbakar untuk kita rancangkan perawatan. Okey, ni lah. Satu tapak tangan kita bersamaan dengan 1%. Tu dia dah tunjuk kan. Okey, 9%. Okay, 1. Okay, surface body divide into area, respiratory 9 or multiply lah. Okay, next. Ini boleh tengok ni. Ni cara. Yang ini saya nak tunjuk sangat ni. Nak ingatkan, bila kena peringkat terbakar, peringkat sama, kena minyak panas, kena sikit api, kena air panas bancuh air, kena air panas goreng ikan, kena jangan duk kita ni terikut-ikut. Depan mata je ubat dia bang. Dapat mata je ke dia ubat dia. Air paip. Kena minyak panas, kena air panas, kena apa, pergi buka paip cepat-cepat, letak tangan yang bahagian kena tadi, memang dia akan pedih.
dia akan pedih. Letak, jangan tarik, biar sampai hilang rasa pedih tu baru tarik keluar. Lepas tu nak sapu minyak gamat ke apa ke, nak buh apa, saya buh minyak daun aloe vera. Letak tu je. Saya kenal kaki saya tu 20 minit. Haba dia masih tak hilang. Kalau kena minyak panas selalunya dalam 2-3 minit. Jangan kena minyak panas, kena ni pergi buh kicap, pergi buh Colgate, itu tak disyorkan. Sekarang jangan buat kicap dulu betul-betul air soya. Kicap sekarang dah campur macam-macam bahan kimia. Okay, next. Okay, ni dia bagi tahu gunakan air batu. Okay, tapi jangan letak terus. Tanggal lah apa yang ada cincin ke apa ke pada masa tu. Tinggalkan anggota badan yang terbakar. Jika terdapat gelombang, blister jangan pecahkan bang. Biar pihak hospital pecahkan. Sebab kita takut bila kita pecahkan berlaku jangkitan. Saya pun pihak hospital. Dia pergi, cukup masa dia ambil, dia koyak keluar macam tu. Jatuh air mata bang. Okay, gelombang. Jika gelombang pecah, okay, tutup dengan kain basah. Bukan kain basah lah, kain lembap. Kain yang lembap. Sebab kalau kain kering, nanti kita takut dia melekat. Jadi ambil kain lembap, balut, pergi hospital, nanti dia orang akan cuci. Okay. Kalau ada, boleh pergi beli jelly net, standby, letak jelly net. Jelly net tu takkan ni. Okay, next. Okay, apa sebab rawatan ni? Sebenarnya apa rawatan kita buat ni? Sebenarnya kita nak elakkan berlakunya jangkitan, merebaknya lagi kesakitan pada masa tu lah. Yang ketiga ni kita tak boleh buat apa lah. Yang ini selalunya pihak hospital yang akan lakukan. Macam kami masih ada oksigen. Kalau ada, yang ini ialah kita boleh bantu bagi rawatan awal, bagi oksigen. Okay, letak kain, balut anggota terbakar, kain yang bersih dan lembap. Mesti lembap sebab kita nak kawal balik suhu badan tadi. Sebab darah dia, kulit dia dah tak ada sensitivity dah. Jadi kita terpaksa letak kain lembap untuk kawal suhu badan. Okey, jangan cuba menyentuh bahagian terbakar. Okey, beri sakit, jangan bagi makan, biarlah dia minta, kita kesian. Tapi bagi sampai hospital, dia orang akan pasang drip. Okey, angkat bahagian terbakar, tenang. Yang ni yang paling penting. Apa-apa pun kita mesti tenangkan pesakit. Jangan bagi dia gelisah, jangan bagi ni. Cuba bersembang dengan, berbual dengan dia. Berbual benda yang bukan berkaitan sakit dia. Buat-buatlah tanya benda-benda lain. Bagi dia lupa yang sakit dia tu. Kita tahu dia sakit tapi kita cuba bantu. Okay, next. Okay, kesimpulan dia, ngam-ngam masa saya 45 minit. Semua rawatan dibuat setelah kita pastikan sistem pernafasan dalam keadaan baik. Okay, semua berfungsi dengan baik. Okay, kalau masa sakit macam mana pun, kita sebagai first responder, kita kena relax, kita kena tabah. Bagi dia dalam keadaan selesa semasa kita bagi perawatan. Okay, alhamdulillah selesai sesi saya untuk petang ni. Semoga apa yang saya sampaikan, kalau ada kekurangan boleh maklum, boleh bagi feedback ya. Yang mana ada kebaikan, yang mana boleh digunakan, saya minta sama-samalah kita gunakan untuk kebaikan diri, untuk kebaikan orang-orang di sekeliling kita, untuk kebaikan keluarga kita. Jangan takut dalam melakukan perawatan, tuan-tuan, jangan takut. Perawatan kecemasan ni, buat apa yang kita tahu, jangan buat apa yang kita tak tahu. Kita buat, aku boleh buat sampai ke B saja. Buat je, tunggu sampai pihak hospital sampai. Dia orang tak akan marah. Sebab kita tahu setakat tu daripada kita hanya pergi, sekarang ni ramai yang pergi, hanya pergi pegang handphone, ambil video. Kita tak membantu sikit orang. Tuan-tuan, perempuan ya. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan ambil sapu tangan, tuan-tuan balut luka dia. Itu lagi baik daripada pergi pegang handphone, ambil video, nak viral. Kan? Kita tak membantu dia langsung. Kita bantu setakat yang mana. Kalau luka, hentikan pendarahan. Kalau burn, macam mana kita nak buat. Okay, kongsikan dengan masyarakat sekeliling kita. Okay, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh bertanya. Sekiranya ada apa-apa soalan yang nak diajukan, boleh untuk saya jawab ataupun untuk kita jawab nanti. Okay, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
sekian saja khusus kesedaran keselamatan kerjasama di antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama MPC, iaitu topik asas pertolongan cemas bagi pendarahan, penjatan dan melecur. So, diharap dengan ilmu yang selama 45 minit ini, tuan-tuan dapat mengaplikasikan cara-cara rawatan asas seperti cara untuk membetulkan darah dan tata cara untuk merawat mangsa terbakar. So, kita akan masukkan di ruangan chat link untuk tuan-tuan menjawab. Ada 15 soalan mengenai asas pertolongan cemas, mengenai pendarahan, melecur ataupun renjatan. So, Tuan Hamidi ada nak cakap apa? Okey, terima kasih Tuan Tauhid. Okey, ada beberapa soalan yang sempat jawab pada saya jawab di bahagian chat tadi, ada beberapa soalan yang berulang. Okey, saya ambil masa, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Okey, berkaitan bantuan pertolongan kepada CPR. Pada CPR tu, jangan risau tuan-tuan. Sekarang CPR paling simple, paling mudah. Kita pergi tak perlu blow, tak perlu apa. Tuan-tuan cek nadi, cek nafas, tak ada nadi, tak ada pernafasan. Confirm call 999, terus bagi tekanan pada masa sehingga pasukan yang ataupun pegawai perubatan yang sepatutnya sampai. Okey, itu dah cukup. Okey. Yang kedua, ada yang tanya macam mana kita nak buat kalau terkena benda panas apa. Jangan pasang, jangan sapu Colgate, jangan macam saya pesan. Apa yang perlu kita buat hanyalah lalukan air. Kalau ada air paip, basahkan, lalukan air itu, mengalirkan air itu sehingga dia apa orang panggil, kita rasa hilang pedih, rasa hilang panas. Macam saya cakap dalam video tu tadi, saya kena sendiri bang, saya kena sendiri. Itu yang saya buat, alhamdulillah. Daripada risiko yang kemungkinan saya ke tahap yang ke-10 disebabkan saya lalukan air lebih kurang 20 minit, saya pergi ke klinik, risiko yang daripada tahap 10 hanya jadi tahap 5. Itu ya bang. Okey, ada apa lagi soalan kalau yang saya tak pasti, yang saya tertinggal, yang saya perasan tadi? Okey, dalam pandemik ni apa yang kita perlu? Okey, dalam pandemik ni kalau perlu buat CPR, apa saya kata, maksud saya ni kalau perlu bagi bantuan CPR. Bila masa pandemik, pastikan tuan-tuan pakai mask dan tuan-tuan pastikan masa yang tuan-tuan nak bagi CPR tu tadi, tuan-tuan pasang juga mask kat dia. Okey, maksudnya pasang mask, okey, dan kita terus buat tekanan ni. Jadi sekurang-kurangnya maksudnya penawasan pengudaraan daripada masa ke kita tu tak ada. Tak perlu buat blow, tak perlu apa. Pasang mask dekat masa, pasang mask, tuan-tuan pun pakai mask, tuan-tuan buat tekanan ni. Okey, dalam situasi kecemasan yang melibatkan bahan kimia ataupun risiko-risiko yang berbahaya, kami selalu jumpa kemalangan jalan raya. Kadang kita pergi kemalangan lori. Okey, kemalangan lori yang melibatkan lori tangki ke apa ke, kita tahu sampai tiba-tiba kita buat penilaian lori tangki tu boleh hampir nak, kalau kita lewat akan terbakar. Pada masa ini kita keutamaan kita apa? Satu safety kita, satu safety kepada masa, dan kita tengok masa masih sedar, masa masih boleh bernafas. Okey, bab kecederaan tulang belakang yang itu kita tak boleh buat apa. Maksudnya yang itu kita tawakal ya bang. Yang penting sekarang poin kita yang pertama, tujuan kita yang pertama, kita bawa dia keluar daripada kawasan yang berisiko tu tadi ke tempat yang lebih selamat. Yang lain-lain tu waktu kat tempat yang selamat tu kita akan pantau balik. Okey, cubalah yang tu, cuba. Jangan risau. Kalau tempat berisiko jangan gagah-gagah, jangan nak tunggu kita buat kat situ. Kita keluarkan masa daripada tempat yang berisiko, kita buat tempat yang selamat. Yang penting apa pun pastikan keselamatan kita, pastikan keselamatan mangsa tadi terjamin. Walaupun kita nak buat kat sana, buat apa kalau lagi sama-sama terbakar. Kita buat keluar sekurang-kurangnya dia dapat, dia bernafas, dia boleh bagi perawatan yang selanjutnya kat luar. Okey, saya harap terjawab lah yang itu. Okey. Yang lain tu insya-Allah kalau ada apa-apa nanti apa orang kata, mungkin dia orang akan sharekan slide pada tuan-tuan. Dalam slide tu ada, InsyaAllah kalau ada sebarang pertanyaan, mungkin ada cara yang kita boleh jawab, boleh kongsi, tak ada masalah, boleh berhubung dengan pihak apa orang panggil, pihak admin dengan pengurusan untuk macam mana untuk yang selanjutnya.
Dan terlebih dahulu saya ucap terima kasih lah. Terkejut saya, Alhamdulillah. Topik yang macam ni tanpa disangka terlalu ramai permintaan, terlalu ramai yang berminat. InsyaAllah mungkin pihak MPC nanti boleh ni usahakan sesuatu. Saya sebagai, bukan kata tenaga pengajar, saya hanya sebagai orang yang tengah untuk bersama-sama berkongsi apa ilmu yang saya ada dengan tuan-tuan, untuk tuan-tuan gunakan di luar dan juga berkongsi dengan rakan tuan-tuan untuk kita sama-sama membantu masyarakat di sekeliling kita, insyaAllah. Okey, Cik Syukri, pada saya rasanya selesai dah Cik untuk bahagian saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kerana sudi join kami. Terima kasih kerana sudi untuk belajar mencari ilmu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hamidi. So tamatlah bagi khusus asas keselamatan, asas pertolongan cemas bagi pendarahan, penjatan dan melecur. So saya harap tuan-tuan dapat mengaplikasikan segala ilmu yang ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.